Mereka yang menjadi hebat di zaman Nabi ialah memerhati karakter baginda Nabi. Maka bagi anak yang degil sebenarnya, kita yang kena tunjuk contoh teladan ekstra dekat dia. Ini homework yang mesti kita kena buat. Ini adalah homework yang mesti kita kena buat. Sebagai seorang bapa, saya sangat terasa benda ni. Ustaz, saya nak cerita ke orang, wallahi wala fakhra, bukan saya belagak Ustaz ya. Anak pertama saya dengan anak kedua, iaitu Don Mustafa dengan Don Ibrahim, mereka kongsi tarikh hari jadi sama Ustaz. Hari yang sama ke? 18 hari bulan 1, dua-dua lahir. Seorang lahir 18 hari bulan 1, 2014. Seorang lahir 18 hari bulan 1, 2016. Sama tarikh. Bab terror tak terror tu cerita lain Ustaz. Tu belakang bincang. Tu belakang bincang. Sulaiman lahir 11 hari bulan Februari. Dia lahir bulan 2. Maknanya nampak di situ ada usaha nak bagi sama juga. Tapi tak. Mak daripada isteri saya, tarikh lahir dia 20 hari bulan 1. So saya 18 hari bulan 1, 18 hari bulan 1, 19 tak ada lagi, 20 hari bulan 1 dah. Jadi saya nak bagi tahu kata, walaupun mereka ketiga-tiga ni, empat-empat ni dekat, tapi karakter mereka berbeza semua. Anak saya berbeza, totally berbeza. Yang anak sulung Mustafa berbeza dengan Ibrahim. Makanya perwatakan yang kita main Ustaz, mestilah perwatakan yang berbeza kepada kedua-duanya. Kita tak boleh layan mereka sama berdasarkan hadis Nabi. Apa dia? Ketika mana datang kepada Nabi, 3 orang pemuda tanya Nabi 3 soalan yang sama. Ayyu amal afdal? Mereka tanya hak tu ya. Ayyu amal afdal? Wahai Nabi, apa amalan yang paling afdal? Lelaki yang pertama Nabi jawab, apa dia? Birrul walid. As-salatu ala miqatiha. Semayang di awal waktu. Yang kedua tanya kat Nabi, ayyu amal afdal? Nabi jawab kata birrul walidain. Kemudian yang ketiga tanya, ayyu amal afdal? Nabi kata al-jihadu fi sabilillah. 3 orang tanya 3 soalan yang sama, 3 jawapan yang berbeza baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi. Kenapa? Sebab nak tunjukkan kata khutbun nas, kita bercakap dengan manusia biqadari uqulihim, dengan kadar akal mereka, bukan akal kita. Yang ni kita selalu salah, especially para asatizah juga. Ustaz-ustaz pun sama juga. Kita ceramah bukan nak tunjuk kita pandai. Betul, kita ceramah kena bagi orang yang dengar tu pandai. Lebih pandai daripada kita. Saya ceramah tak boleh nak tunjuk kata saya pandai. Kalau saya ceramah tunjuk saya pandai, bodoh saya. Saya hari ni bagikan perkongsian untuk nak bagi semua yang tengok video kita jadi lebih pandai daripada kita dua Ustaz. Ustaz. Sebab apa? Kita bercakap berkadar kepada masyarakat. Kita bercakap berkadar kepada anak kita. Jadi amalan ini kena terap masuk dalam keluarga. Anak pertama punya cara bercakap berbeza. Anak kedua berbeza. Anak ketiga berbeza. Walaupun tarikh lahir sama, sekadar nak ulang balik bagi orang tahu lah. Sekadar nak bagi tahu. Walaupun tarikh lahir sama, walaupun anak kembar macam yang disebutkan oleh Al-Fadil Ustaz Al-Alim, itu Ustaz Dr. Zakir Naik sebut ketika jawab, dia kata apa? Even orang kembar pun, kalau kita nak jatuhkan hukuman, kita cari hak kembar dia kita tak jumpa, kita tak akan hukum yang kembar dia satu lagi. Betul tak betul? Betul Ustaz. Sebab dia 2 orang yang berbeza. Walaupun dia kembar. Muka sama, seiras dan sebagainya. Samalah kita. Soalan dia ialah, susah tak susah? Jawapan dia susah. Sebab itu Islam dia tak bagi kita, umat dia, berdiri di atas fizikal semata-mata. Dia tak bagi kita berdiri di atas fizikal semata-mata. Kerana itu dalam Islam, kita mesti iringi kita punya pembinaan dan pembentukan keluarga dengan doa. Mana kita dapat contoh teladan ini? Daripada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika mana Nabi Ibrahim membentuk keluarga Nabi Ibrahim, bayangkan
anak Nabi Ibrahim ni saya tunjuk orang kata apa, contoh lah no. Anak Nabi Ibrahim iaitu Nabi Ismail. Ada sebahagian kata Nabi Ishaq, tapi cenderungnya Nabi Ismail. Anak Nabi Ismail itu, sebab ada hadis Nabi kata, anak ibnu Zarihain. Aku ni anak, hadisnya, atau kama qal, sadaqa Rasul SAW. Nabi kata, aku anak kepada dua orang yang disembelih. Satu bapa Nabi Abdullah, ketika zaman hidup bapa Nabi, biasa nak disembelih. Dan satu lagi Nabi Ismail alaihissalam. Nak disembelih juga. Jadi bayangkan anak Nabi Ibrahim yang bernama Nabi Ismail ketika mana usianya hanya beberapa tahun, 8 tahun sebahagian riwayat kata, ada kata 10 tahun. Baik, ala kulli hal, ketika di usia yang sangat muda itu, anaknya begitu soleh. Ketika mana bapa dia kata, wahai anak, aku tengok aku sembelih kamu dalam mimpi, apa kamu kata? Maka jawab Nabi Ismail alaihi wassalam, kata Nabi Ismail, wahai ayah, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah, sembelihlah aku, ikut perintah Allah, ayah akan dapati aku orang yang sabar. Maknanya anak ni memang baik sungguh. Tetapi dalam mendidik anak ini, Nabi Ibrahim tetap berkata. Apa kata Nabi Ibrahim? Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Apa dalam ayat ni kata? So Allah nak bagi tahu kata Nabi Ibrahim meminta kepada Allah supaya dilahirkan daripada zuriatnya menjadi imam, menjadi ketua bagi setiap umat. Dia iringi pembentukan keluarga dengan doa. Sebab tu kita, bila anak kita tak dengar cakap, anak kita ada yang tak kena, untuk orang macam saya yang kerdil, berdasarkan seperti mana kata Dr. Fadilah Kamsah, seperti mana kata Dr. Bahiyah dalam kuliah-kuliah mereka yang kita ambil, mereka kata apa? Kita ibu bapa ni kena tunjuk contoh toladan dulu. Anak pertama, cara kita jawab soalan dia macam ni. Anak kedua, kita tak boleh jawab soalan sama macam anak pertama. Sebab dia tak akan puas hati kerana pada dia lain. Betul, Ustaz. Saya berani highlight benda ni. Sebab ada orang kata, Ustaz, ada je orang yang sama tarikh lahir dengan mak dia. Sama tarikh lahir dengan mak kita, itu benda lain, doktor kata kat kami. Sebab masa doktor yang sambut kami, anak kami tu, dia teruja sangat. Dia kata, Ustaz, ni jarang boleh dapat macam ni. Apa dia? Anak pertama, anak kedua sama tarikh lahir. Sebab selalunya orang anak sama tarikh lahir dengan ibu bapa senang. Boleh pilih tarikh. Contohnya induce ke, senang boleh pilih tarikh. Ataupun Caesar. Kita belah perut, bawa keluar anak ikut tarikh sama dengan mak bapak. Hak yang ni senang orang kata, orang boleh buat. Tapi anak pertama dengan anak kedua nak lahir pada waktu yang sama, ini benda yang susah. Jadi Allah kurniakan benda itu untuk saya bagi tahu sebagai bukti hidup bahawa Allah menciptakan anak kita berbeza. Dan cara kita jawab soalan dengan anak pertama, dengan anak kedua adalah berbeza dengan anak ketiga. Jadi bila saya kata macam ni, saya nak bagi bukti kata apa? Bila anak kita degil, boleh jadi kita jawab jawapan kepada dia, kita bagi arahan kepada dia, sama macam kita bagi arahan kepada anak-anak yang lain. Yang dia tak boleh cerna perkataan itu. Yang ni Ustaz, ni saya belajar. Ni saya kata saya belajar. Bila mana saya ada anak.